Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Cikgu Khairil. Dan hari ini saya akan berkongsi tips bagi topik pelan dan dongakkan tingkatan 5. Di dalam tajuk pelan dan dongakkan ini, soalan ini akan ditanya dalam kertas 2 bahagian B yang mana memperuntukkan sebanyak 12 markah buat calon. Dan di dalam soalan tersebut, kamu dikehendaki melukis 3 rajah, iaitu rajah daripada arah plan, yang kedua, lukisan daripada arah X dan juga lukisan daripada arah Y. Mari kita lihat lukisan yang pertama. Berdasarkan rajah yang saya sediakan di sebelah kiri tersebut, lukisan yang pertama ialah lukisan arah plan. Arah plan bermaksud lukisan daripada pandangan atas. Bird view. Daripada pandangan atas pada objek ataupun soalan yang disediakan di sebelah kiri, hanya permukaan yang berwarna kuning ABRP tersebut yang dapat dilihat daripada atas. Dan kawasan kedua yang dapat dilihat daripada atas ialah kawasan PQR. Okay, kaedah yang saya gunakan dalam video ini adalah kaedah yang sering digunakan ataupun dipelopori oleh Cikgu Kuzam. Caranya sekarang, kamu perlu melukis semula kedua-dua kawasan kuning dan purple tersebut dalam keadaan tegak dan mengikut skala yang tepat menggunakan pembaris. Sebagai contoh, kawasan kuning tersebut saya bawa ke tepi dan saya lukis semula secara tegak. Saya ulang. Kawasan kuning saya bawa ke tepi dan saya lukis semula secara tegak, bukannya sengit. Oleh itu, kawasan ungu tersebut pula akan berada di atas segi 4 yang saya baru lukis tadi. Okay. Dan di sini kita dapat lihat ukuran BR adalah bersamaan dengan ukuran CU di sini, iaitu sebanyak 5 cm. Manakala AB di sini adalah bersamaan dengan CD di bawah ni, iaitu 6 cm. Dan suka saya ingatkan, sebenarnya dalam SPM, pemeriksa tidak akan melihat kepada sebarang label ataupun ukuran yang kamu tulis. Oleh itu, tidak perlu menulis sebarang label dan ukuran. Kita gugurkan warnanya dan kamu akan terus mendapat 3 markah untuk lukisan yang pertama. Ini antara lukisan-lukisan yang diterima di dalam SPM. Okey, iaitu semua lukisan-lukisan yang tepat ukurannya tetapi dilukis secara berputar. Maka kamu akan dapat markah yang penuh, 3 markah. Namun, lukisan songsang sisi tidak diterima. Ini tips pemeriksa SPM yang saya akan kongsikan. Bagi rajah yang pertama, lukisan yang pertama, kita dapat lihat kawasan melengkung tidak dilukis dengan menggunakan bantuan jangka lukis. Dan di dalam SPM, mana-mana bahagian yang dilukis tanpa menggunakan jangka lukis atau pembaris akan dianggap sebagai lakaran. Dan markah yang kamu akan terima ialah 0 markah. Untuk lukisan yang kedua, segi 4 tepat dilukis dengan salah pusingan. Okey, segi 4 tepat itu diterbalikkan secara salah. Ketinggian segi 4 adalah melebihi lebar segi 4. Maka, markah yang kamu terima ialah 1 markah sahaja. Manakala contoh yang ketiga ini sering berlaku dalam SPM, iaitu pelajar melukis dengan lebih garisan ataupun kurang garisan yang kita panggil sebagai gap ataupun extension. Dan nilai gap atau extension ini bergantung kepada sebanyak mana kamu lebih dan sebanyak mana kamu kurang garisan. Jika garisan tersebut terlebih atau terkurang sebanyak 0.1 cm, maka 1 markah akan dipotong. Untuk lukisan yang kedua ialah lukisan daripada arah X. Daripada arah X di sini ya. Daripada arah X, permukaan pertama yang dapat kita lihat ialah permukaan yang berwarna merah. Permukaan yang kedua ialah permukaan yang berwarna biru. Dan permukaan yang ketiga adalah permukaan yang saya warnakan dengan warna kuning. Seperti lukisan plan, kita bawa ke kanan, kita tegakkan lukisan tersebut. Kemudian saya bawa pula lukisan yang berwarna biru, saya letakkan di sebelah kanan warna merah. Seperti mana yang terdapat dalam lakaran pertama yang saya buat tadi. So, merah. Saya ulang. Biru di sebelah kanannya
Dan di mana letaknya kuning? Adakah di atas merah? Tidak. Kuning akan terletak di atas biru secara menegak. Dan seperti tadi, tidak ada perlu sebarang label dan kamu akan dapat 4 markah penuh. Dan seperti juga rajah yang pertama, ini lukisan-lukisan yang diterima. Saya akan kongsikan tips pemeriksa yang kedua. Yang seterusnya, bagi calon yang pertama, lukisan yang dilukis adalah tidak segaris ataupun non-collinear. Terdapat di situ, kalau kamu dapat lihat, kotak yang di sebelah kiri agak sedikit rendah berbanding 2 kotak di sebelah kanan. Di sini. Maka, daripada 4 markah, calon ini hanya menerima 2 markah SPM. Manakala bagi contoh yang kedua, inilah yang dikatakan sebagai songsang sisi. Iaitu terbalik, macam tengok cermin. Kalau kita tengok, kotak kecil sepatutnya berada di sebelah kiri. Tapi dalam contoh ini, kotak kecil berada di sebelah kanan. Maka, untuk kes ini, calon akan menerima 0 markah. Tiada markah bagi lukisan songsang sisi. Dan lukisan yang terakhir adalah lukisan daripada arah Y. Daripada arah Y di sini. Markah yang diperuntukkan adalah 5 markah. Kawasan pertama yang dapat dilihat ialah kawasan yang saya labelkan dengan warna hijau. Dan lukisan kedua yang kita dapat lihat adalah kawasan yang saya warnakan dengan warna jingga. Saya tegakkan lukisan hijau, manakala lukisan jingga saya letak di sebelah kanan trapezium tersebut. Ingin saya ingatkan di sini, kelebaran segi 4 ini bergantung kepada jejari bagi silinder, iaitu sebanyak 3 cm. Okey. Dan ini adalah soalan 5 markah. Soalan 5 markah wajib dan mesti ada garisan putus-putus bagi kawasan yang terselindung. Dan di dalam gambar ini, dalam objek ini kita dapat lihat garisan AL adalah terselindung di belakang trapezium UCBR. Maka, jika kita bawa lukisan tersebut ke depan, kita dapat lihat garisan putus-putus berada pada bucu B. Dan kita bawa ke dalam lukisan kita, dia berada di situ. Kita hilangkan warna, maka kamu akan dapat 5 markah. Sekali lagi, ini lukisan-lukisan yang berputar yang akan kamu terima markah penuh. Ini pula lukisan 2 contoh yang mana akan kehilangan markah. Contoh yang pertama, jika kita dapat lihat, sudut bucu atas dan bucu bawah tersebut tidak dalam kedudukan 90 darjah. Bucu atas 92 darjah, bucu bawah 88 darjah. Sudut yang tidak dapat tepat 90 darjah akan dihukum sebanyak 2 markah dan kamu hanya akan menerima sebanyak 3 markah sahaja. Okey. Sudut 90 diterima, sudut 91 diterima, 89 diterima. Lebih atau kurang 2 darjah akan dihukum 2 markah. Manakala bagi lukisan yang kedua, tiada garisan putus-putus. Ingat sekali lagi, markah 5 soalan markah yang memperuntukkan 5 markah mesti ada garisan putus-putus. Dan jika tidak dilukis garisan putus-putus, hanya 1 markah akan diperolehi. Okey, ini secara ringkas 4 tips untuk tajuk pelan dan dongakkan. Yang pertama, guna pembaris, jangka lukis dan semua alatan geometri untuk melukis. Kerana lakaran akan memperoleh 0 markah sahaja. Okey, lakaran ialah apabila kamu melukis keseluruhan ataupun mana-mana bahagian tanpa menggunakan alat-alat geometri tersebut. Okey, tips yang kedua, kamu dibenarkan melukis sebanyak mana lukisan yang kamu mahu. Sebab pemeriksa akan memilih lukisan yang terbaik untuk markah yang tertinggi. Tips yang ketiga, hanya soalan bernilai 5 markah mempunyai dotted line ataupun garisan putus-putus. 3 markah tiada garisan putus-putus, 4 markah juga tiada garisan putus-putus. Dan tips yang terakhir, hanya perlu ada lukisan sahaja. Tidak perlu buang masa kamu untuk melabel kerana pemeriksa tidak akan melihat label kamu. Okey, sekian daripada saya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.